Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Nujayd Imran bin al-Husayn al-Khuzai radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhaynata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa aqimhu alayya fad'a nabiyullah waliyaha fad'a nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilayha fa idza wada'at fa'tini fa fa'ala fa amara biha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alayha thiyabuha thumma amara biha farujimat thumma shalla 'alayha faqala lahu Umar تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال قد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل رواه مسلم. Maksudnya, dan dari Abi Nujayd Imran bin Al-Husayn Al-Khuzai radhiyallahu anhuma bahawa seorang perempuan daripada kabilah Juhaynah. Juhaynah ni satu kabilah Arab, datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mengandung kerana berzina. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, saya telah melakukan kesalahan yang dikenakan hukuman had, hukuman hudud. Jatuhkan hukuman ke atas saya. Lalu Nabi SAW memanggil walinya, penjaganya, walinya, ayah dia atau adik-beradik dia, tak disebut, dan bersabda, berlaku baiklah terhadapnya, jangan buat apa-apa, buat baik, layan baik dengan dia. Apabila dia telah melahirkan anak bawa dia, maka walinya melakukan demikian. Lalu Nabi SAW memerintah supaya diikat pakaiannya, kemudian dijatuhkan hukuman rejam ke atasnya. Kemudian baginda SAW bersembahyang ke atas jenazahnya. Lalu Umar berkata, engkau bersembahyang ke atas jenazahnya wahai Rasulullah, padahal dia seorang perempuan yang berzina. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya dia telah bertaubat. Kalau dibahagikan taubatnya di kalangan 70 orang penduduk Madinah, nescaya mencukupi mereka. Adakah lebih baik dia berlaku baik terhadap dirinya kerana Allah Azza wa Jal? Ahli riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan hukuman hudud yang dikenakan ke atas seorang perempuan yang berzina muhsan. Muhsan yang telah berkahwin. Mengikut hukum Islam dengan nah Quran dan hadis, yang tidak berkahwin ghairu muhsan disebab 100 sebatan. Yang sudah berkahwin hendaklah direjam sehingga mati, sama ada lelaki atau perempuan. Itu hukumannya. Sabit hukuman ini dengan 4 orang saksi. Mesti ada 4 orang saksi. Kalau tak ada 4 orang saksi, tak boleh. Punah zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang sahabat yang ditugaskan di Iraq, sahabat Nabi, jadi gubernur di Iraq, dituduh berzina. Sayyidina Umar panggil, datang ke Madinah, tanya orang menuduh. Tiba-tiba yang menuduh boleh membawa 3 orang saksi saja, yang menuduh dan 2 orang lagi. Dia tengok perempuan tu perempuan lacur, sah perempuan tu dia berzina. Di mana dia tak mengaku, dia kata dia tidak. Mana saksi 3 orang, maka dijatuhkan hukuman sebab 80 sebatan terhadap 3 orang ini. Yang tuduh ni tak cukup 4, kena sebab 80 sebatan. Tak boleh main. Ini hukum zina. Mesti melihat dengan sungguh-sungguh 80 sebatan. Dan ternyata pada akhirnya rupanya isteri kawan ni serupa dengan perempuan lacur itu. Berlaku demikian.
Ini tidak boleh menduduh, melainkan kena ada 4 orang saksi. Tak ada 4 orang saksi. Sayyidina Umar pernah dalam satu peristiwa melihat sepasang lelaki dan perempuan melakukan perkara yang tidak senonoh. Lalu datang ke masjid, sudah sembahyang subuh, Sayyidina Umar kata, bagaimana saya sebagai seorang ketua negara, Khalifah Amirul Mukminin, saya melihat 2 orang yang melakukan perkara zina yang tidak senonoh. Saya sebagai ketua negara. Sayyidina Ali kata, wahai Amirul Mukminin, sekiranya Amirul Mukminin tidak mempunyai 4 orang saksi, maka kamu akan disebak sebanyak 80 kali. Sayyidina Umar kata, aku tak tengok apa, kata saja je. Sayyidina Umar kata, itu dia. Payahnya nak jatuhkan hukum anik ni. Payahnya. Bukan bebas, tidak. Ditangkap, dikenakan hukuman ta'zir. Ta'zir ada. Bukan bermakna bebas orang nak buat apa. Tidak. Hukuman ta'zir. Kena 4 orang saksi. Mestilah mengaku. Ini satu hadis. Ada 2 hadis lagi. Kita kena jelas supaya kita faham betul-betul. Hadis yang kedua, iaitu Ma'iz bin Malik datang menghadap Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya telah berzina, hukumkan saya. Nabi sudah sembahyang, orang bangsa. Nabi paling ke lain. Wak tak tahu. Wak tak tahu. Ya Rasulullah, saya telah berzina. Nabi paling ke lain. Wak tak tahu. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, saya berzina, hukum sama saya. Lalu sahabat kata, Nabi tanya dia gila ke dia mabuk? Sahabat kata dia tak gila, dia tak mabuk. Cium mulut dia, ada bau arak tak ada? Tak ada bau arak. Kemudian Nabi sembahyang asar, iqamat, sudah sembahyang asar dia mari lagi. Ya Rasulullah, hukumkan saya telah berzina. Telah berzina. Lalu Nabi pun suruh dijatuhkan hukuman. Setelah dijatuhkan hukuman Ma'iz bin Malik, dia sudah kahwin, direjam. Bila direjam, Pika bangun nak lari. Pika bangun, lari, kejar dia. Orang tak kejar. Dia beritahu kepada Nabi, Nabi kata jangan kejar. Bila dia lari, larilah, jangan kejar lagi. Menunjukkan dia boleh tarik balik pengakuan dia. Setelah dikenakan, dia tarik balik pengakuan dia, dibatalkan hukuman hudud. Ini dia. Kemudian mari pula seorang perempuan yang mengandung daripada, yang ini daripada Juhainah, yang satu lagi Al-Ghamidiyah, Fatimah Al-Ghamidiyah. Ya Rasulullah, saya telah mengandung berzina, hukumkan saya. Nabi paling ke lain. Wak tak tahu. Ya Rasulullah, saya telah berzina, hukum saya. Nabi paling ke lain. Dia kata, hai Rasulullah, nak buat saya macam Ma'iz bin Malik? Nak buat saya macam tu juga, hukum saya. Saya telah berzina. Nabi kata balik. Balik ke kampungmu, sehingga mu melahirkan anak. Kemudian setelah dia balik ke kampung, pulih dari cari dia. Pulih dari cari dia. Dia datang sendiri. Ya Rasulullah, ini anak saya sudah lahirkan anak. Nabi kata balik, susukan anakmu. Susukan anakmu. Kemudian dia balik, bawa anak dia. Pegang ruti makan depan Nabi, dak menyusu dah. Lalu Nabi jatuhkan hukuman kepada Al-Ghamidiyah dalam satu hadis. Kemudian Nabi menyampaikan ucapan, barang siapa yang melakukan kesalahan ini adalah lebih baik kepadanya sekiranya disembunyikan oleh Allah Ta'ala, sembunyikan dia dan bertaubat di antara dia dengan Allah Ta'ala, kata Nabi. Bila sudah datang berjumpa dengan aku mesti jatuhkan hukuman. Menunjukkan bahawa digalakkan bertaubat daripada menyerah diri. Mengikut hukumnya, bila kena hukum hudud, maka tak kenalah pada hari kiamat kelak. Tak kena neraka. Neraka tak kena lagi atas dia pada hari kiamat kelak. Dibebaskan daripada neraka. Allah Ta'ala ampunkan bila kena hukum hudud. Dan orang yang bertaubat, dia ampunkan dosanya juga. Disebut dalam hadis, barang siapa yang menyembunyikan dosanya, setelah disembunyikan oleh Allah,
Allah Ta'ala mengampunkan dia. Dia bertaubat secara bersembunyi. Kecuali dia nak tanya orang alim. Dia tanya orang alim, jangan tanya Tok Lebah. Macam minggu lepas tu bunuh orang tu, dia tanya Tok Lebah. Tok Lebah kata, Tok Lebah, tak kena nak tanya orang alim yang tahu agama. Dia tanya orang alim, tanya mufti, tanya orang alim yang tahu ilmu agama. Kerana tanya, tak jadi salah. Tu dia surat ke zaman sekarang, telefon ke, macam mana saya. Di mana orang alim yang tahu, sebagaimana disebutlah hadis tu, menasihatkan dia supaya dia bertaubat. Minta dia bertaubat antara dia dengan Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis pada hari kiamat, ada orang yang Tuhan bisikkan kepada telinga dia, wahai hambaku, betul ke membuat dosa ni pada sekian-sekian waktu? Tuhan tahu. Lalu dia kata, ya Tuhanku, aku buat sungguh dosa, wahai Tuhan. Aku buat sungguh. Dia mengaku, ini orang beriman. Maka Tuhan ampunkan dosanya pada hari kiamat kelak. Ada orang megah pula buat dosa. Dia buat dosa pula. Ini jaga. Hari kiamat diisytiharkan depan khalayak ramai. Diisytiharkan depan umum. Memalukan dia dan diseksa pada hari kiamat kelak. Ini dia. Dalam perkara yang berkait dengan taubat yang kita kena faham. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mengampunkan dosa dengan taubat, dan diampunkan dosa dengan kena hukum hudud. Kalau kena hukum, diampunkan dosa. Tak kena pada hari kiamat. Ataupun dia bertaubat, diampunkan dosanya. Di hari kiamat, diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Yang disebut dalam hadis dulu, orang yang bunuh orang 100 orang. Tak dia bawa ke mahkamah. Sepatutnya orang alim tu mungkin kena pergi mahkamah. Cara jahat sangat, kena hukum bunuh mu ni. Tidak. Orang alim tu kata, mutaubatlah, Tuhan terima taubatmu. Ini orang alim yang berilmu, menasihatkan dia bertaubat antara dia dengan Allah Ta'ala. Kalau tak reti, dia kata mu ni jahat, kena bunuh padang mengemukamu. Ini nasihat orang alim ni, sembunyikan dia. Barang siapa yang tolong sembunyi dosa orang mengaku berdosa tempat dia, nasihat dia sembunyikan pula, Allah Ta'ala beri pahala yang sangat besar kepadanya. Orang yang bertaubat, Tuhan terima taubat. Yang menyembunyikan kesalahan orang, diampunkan oleh Allah. Wa an Ibn Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani wa lan yamla'a fahu illa at-turab wa yatubu Allahu ala man tab. Muttafaqun alaih. Dan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum, semua sahabat Nabi, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya kalau dia beri kepada seorang manusia satu lembah yang penuh dengan emas, nasai dia mahu 2 lembah yang penuh dengan emas, dan tidaklah memenah mulutnya malaikat tanah, dan Allah menerima taubat kepada orang yang sesiapa yang bertaubat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyatakan manusia tidak akan puas dengan harta. Tak puas dengan harta, tak puas dengan hawa nafsu. Kalau diberi kepada dia satu lembah yang penuh dengan emas, selori, sebik pada anda emas ni. Satu beg pada anda hari kira ni, dak. Beri satu lembah penuh dengan emas. Nah, saya tak puas hati lagi. Dia nak 2 lembah. Boleh 2, nak lagi. Ini perangai manusia. Beri banyak mana pun, nak banyak lagi. Itu perangai manusia. Perangai dia. Dan tidaklah memenuh mulutnya malaikat tanah. Kambuh dalam tanah, barulah padam. Tuhan kata, Nabi kata. Kambuh dalam tanah, masuk tanah dalam mulut, barulah habis ceritanya. Dan Allah menerima taubat sesiapa bertaubat. Sesiapa yang bertaubat, Allah Ta'ala terima taubatnya. Menunjukkan pintu taubat yang sangat luas dibuka oleh Allah Ta'ala, lebih luas daripada lembah-lembah yang dipenuh dengan emas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulani al-jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayaqtul ثم يتوب الله على القاتل
fayuslim fayustashhad, muttafaqun alaih. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala ketawa, makna ketawa ni redha. Allah Taala sangat redha, sangat suka kepada dua orang di kalangan hamba Allah. Seorang membunuh seorang yang lain, kedua-duanya masuk syurga. Yang membunuh masuk syurga, yang dibunuh masuk syurga. Yang ini membunuh pada jalan Allah, lalu dia dibunuh. Yang ini berperang pada jalan Allah, lalu dia dibunuh. Kemudian dia bertaubat. Kemudian Allah Ta'ala menerima taubat terhadap yang membunuh, dan dia masuk Islam dan dia mati syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulama mengatakan sebab hadis ini ialah pada Hamzah dan Wahsy. Wahsy ialah seorang pelancar lembing tombak yang handal di Mekah, seorang abdi, di mana Hindun binti Utbah, isteri Abu Sufyan. Bila Abu Sufyan menyusun tentera untuk perang Uhud, Hindun kata kepada Wahsy, kalau mu boleh bunuh Hamzah, aku merdekakanmu. Oleh kerana nak merdekakan diri dia, maka Wahsy pun pergi berperang dalam perang Uhud di sebelah tentera kafir. Berperang, lalu dia ada peluang bunuh Hamzah. Lancar lembing, tombak dia kena Hamzah dan Hamzah mati syahid. Mati syahid Sayyidina Hamzah, masuk syurga lah Hamzah. Tiba-tiba Wahsy ni pula masuk Islam. Dia masuk Islam. Dia sedar yang sah, dia masuk Islam. Kemudian umur dia panjang. Zaman Sayyidina Abu Bakar berlaku peperangan murtad, menyerang tentera murtad Musailamatul Kadzab. Berperang-perang, Wahsy mati dalam perang memerangi orang murtad, mati syahid. Dua-dua masuk syurga. Sayyidina Hamzah masuk syurga, dan Wahsy yang bunuh dia masuk Islam, mati syahid, masuk syurga pula. Dua-dua masuk syurga. Maka Allah Ta'ala sangat redha kepada kedua-duanya. Wallahu a'lam.